Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Kepada ahli panel, pensyarah kita yang cantik lagi bergaya, Dr. Roshayati Abdul Hamid dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian bagi Allah dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama bersua dalam forum kita kali ke-21 ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak, cantik lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita yang berkisar tahap kecerdasan emosi dalam kalangan pekerja milenial yang menyumbang kepada pencapaian organisasi. Dunia macam padam menyaksikan kita terhadap kemelut COVID-19 yang mengancam dunia amnya dan umat manusia khususnya. Dalam hal ini, generasi pelapis dituntut untuk bergerak seiring demi merealisasikan pencapaian organisasi. Akan tetapi, kemelut ini telah menyebabkan pencapaian turun naik serta berlakunya penamatan kerja. Namun, jika kita lihat, pekerja milenial sudah mencari pengaturan kerja yang lebih fleksibel sebelum COVID-19. Satu perkara yang saya pasti adalah bahawa wabak ini telah menetap bagi generasi muda bahawa cara lama untuk melakukan sesuatu tidak lagi optimum bagi mereka untuk ke depan. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita, marilah kita berkenalan dengan keempat-empat panel kita pada hari ini. Di kanan saya adalah saudari Dr. Nur Syahirah binti Ahmad Razali, pensyarah Universiti United Kingdom yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang, apa khabar? Terima kasih Pak Pengerusi. Alhamdulillah saya baik saja. Terima kasih. Okey, seterusnya saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Irfan bin Muhammad, pakar motivasi kita. Selamat datang Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik Puan Pengurusi. Okey, berada di sebelah ahli panel yang lain, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga iaitu Puan Ashwin. Walaupun nampak pemalu tapi tak berbicara. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya dalam baik. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Akhir sekali bersama kita ahli panel yang terakhir, Puan Prema, pengarah urusan bernama Sdn Berhad. Apa khabar? Saya dalam keadaan yang sihat saja. Puan Pengerusi apa khabar? Syukur saya sihat juga. Selesai salam perkenalan daripada semua ahli panel. Kembali kita ke topik forum kita dalam kita tentang tahap kecerdasan emosi dalam kalangan milenial yang menyumbang kepada pencapaian organisasi. Sidang hadirin yang dihormati, apakah sebenarnya tahap kecerdasan emosi dan sejauh manakah pekerja milenial ini diberikan pendedahan tentang konsep kecerdasan emosi? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel kita yang pertama iaitu Dr. Nur Syahirah. Mohon memberikan penjelasan tentang maksud atau konsep kecerdasan emosi. Silakan Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya kurang salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Takrif yang saya petik kepentingan aspek kecerdasan emosi adalah sebagai pengukuran dan penilaian kejayaan seseorang telah mula mendapat perhatian umum sejak beberapa dekad ini. Bidang ini bukanlah sesuatu yang baru kerana Thorndike telah mula memperkenalkan kepintaran sosial pada tahun 1920-an di mana beliau menggambarkan kebolehan seseorang memahami orang lain apabila berinteraksi dengan mereka dan juga menguruskan maklumat, hubungan dan pengaruh. Kemudian Daniel Goleman 1998 telah berjaya meyakinkan masyarakat dunia bahawa kepentingan aspek kecerdasan emosi juga mempengaruhi tahap kejayaan seseorang individu dalam kehidupannya. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengawal dan mengelolakan diri sendiri dan orang lain dari aspek perasaan, emosi dan tingkah laku. Ia juga merupakan tindakan dan kepintaran untuk mengubah sesuatu tingkah laku bersesuaian dengan masa dan keadaan. Terdapat 5 dimensi dalam konstruk kecerdasan emosi iaitu kesedaran kendiri, pengurusan emosi, motivasi diri, empati dan kemahiran sosial.
Kompetensi emosi merupakan kemahiran yang boleh dan dipelajari oleh seseorang dalam organisasi, kerana ia akan dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dalam kerja-kerja yang dilakukan, seterusnya untuk meningkatkan pencapaian organisasi menurut Goldman 1998. Kemudian pula menyatakan bahawa pekerja yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan mempamerkan tingkah laku yang positif, berfikiran positif dan mempunyai emosi yang positif. Mereka juga menegaskan bahawa pekerja yang mempunyai tahap kecerdasan emosi yang tinggi akan berupaya menguruskan emosi mereka sendiri, bekerjasama dengan orang lain serta menangani konflik dan mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya untuk berfikiran positif. Setakat ini sahaja Puan Pengerusi tentang takrif atau maksud kecerdasan emosi. Saya serahkan semula kepada Puan Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih panel kita yang pertama. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang maksud kecerdasan emosi yang pada saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama, Dr. Syahirah. Seterusnya, saya mohon penjelasan kepada ahli panel kita yang kedua, Ustaz Irfan, tentang persoalan sejauh manakah pekerja milenial mendapat pendedahan dan mempunyai pengetahuan sedia ada tentang kecerdasan emosi. Baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih Puan Pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati, saya berani menegaskan di sini bahawa kalangan pekerja milenium sememangnya mempunyai pengetahuan sedia ada tentang kecerdasan emosi yang akan membantu mereka dalam mengamalkan kecerdasan emosi dalam kehidupan seharian. Hal yang demikian kerana golongan milenial rata-ratanya merupakan golongan yang sekurang-kurangnya mendapat pendidikan sehingga di peringkat sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM. Golongan yang bersekolah sudah pasti akan secara langsung memperoleh pengetahuan tentang tahap kecerdasan emosi melalui sukatan pelajaran yang menerapkan pendidikan emosi. Pada kebiasaannya, beberapa andaian wujud iaitu kemahiran-kemahiran sedemikian diperoleh oleh pelajar melalui kurikulum terselindung yang disampaikan oleh guru-guru secara tidak langsung. Namun begitu, terdapat beberapa mata pelajaran seperti pendidikan Islam, pendidikan moral yang menjadi subjek utama bagi memenuhi perkembangan emosi yang berkesan untuk pelajar-pelajar di Malaysia. Kecerdasan emosi didapati dapat mengurangkan penyisihan ini. Kecerdasan emosi boleh dikembangkan seumur hidup melalui proses pembelajaran. Okey, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung pengetahuan sedia ada golongan milenial tentang kecerdasan emosi. Saya yakin dengan pendidikan emosi yang dilaksanakan dari peringkat sekolah ke peringkat institusi pengajian tinggi akan melahirkan pelajar yang cakna akan kepentingan melestarikan tahap kecerdasan emosi golongan pekerja milenial yang menyumbang kepada pencapaian organisasi. Selanjutnya, fenomena ini akan membantu dalam mengaplikasikan tahap kecerdasan dalam kalangan milenial. Oleh itu, soalan saya seterusnya kepada ahli panel kita yang ketiga, Puan Ashwin. Dari usia berapa boleh kita kategorikan golongan milenial ini? Apakah faktor utama yang dicari oleh golongan mereka di tempat kerja? Silakan Puan Ashwin. Okey, terima kasih Puan Pengerusi. Okey, kita perlu ketahui bahawa golongan milenial adalah mereka yang lahir antara pada tahun 1980 sehingga tahun 2000. Okey, jika kita lihat di dunia sekarang, pembahasan tentang generasi milenial sering kita diperdengari di mana-mana saja dalam kalangan masyarakat kita. Namun yang sedang bumi dan hangat diperbincangkan sekarang ialah generasi muda ataupun generasi milenial yang kita lihat di dunia pekerjaan. Okey, jika kita tengok masa untuk ini adalah masa yang sangat sesuai untuk organisasi untuk menarik, melibatkan diri, mengekalkan bakat milenial secara proaktif dan strategik. Ini kerana pada usia mereka pada 18 sehingga 34 tahun, ia merupakan
mereka merupakan generasi yang terbesar di dalam tenaga kerja. Sementara 8 dari 10 boomer kini adalah merupakan golongan berusia awal 50-an telah bersiap sedia untuk melewati usia persaraan. Okey, generasi muda ini adalah pemimpin masa depan di mana ketika saat boomer telah bersara. Golongan milenial kini hanya sabar menunggu untuk mengambil alih tugasan ataupun tanggungjawab yang dilaksanakan oleh golongan boomer yang bersara. Okay. Jadi walaupun golongan milenial ni mempunyai semangat yang sangat tinggi, namun mereka masih memerlukan mereka masih memerlukan kepimpinan semasa untuk membantu mereka memantapkan diri dalam melalui serta gabungan pengurusan dan pihak motivasi yang betul. Okey, jika kita lihat pada usia milenial memasuki usia 30 tahun, mereka lebih mengutamakan ataupun memfokuskan diri mereka untuk membuat pengembangan kerjaya serta memastikan mereka untuk serta di dalam organisasi yang mereka bekerja sekarang. Okey, di samping itu, jika kita lihat, ini adalah kunci utama untuk pengekalan golongan milenial dalam organisasi untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Atas sebab itu, organisasi kini lebih menyedari akan betapa pentingnya penglibatan generasi milenial dalam kepimpinan di dalam sesebuah organisasi. Okey, jika kita lihat saudari, pengurusi dan hadirin sekalian, menerusi beberapa kajian yang kita lihat baru-baru ini, golongan milenial mencari 4 faktor utama di tempat kerja mereka. Iaitu yang pertamanya ialah fleksibel. Fleksibel dari segi urusan kerja. Ini adalah merupakan satu permintaan milenial yang sangat penting kerana mereka memerlukan ataupun mahu akan kelonggaran dalam waktu bekerja serta lokasi tempat mereka bekerja. Okey, yang kedua ialah amanah yang mana ia adalah satu aspek asas kepercayaan yang kuat yang merupakan faktor utama dan penting bagi mereka. Generasi ini amat dipercayai di mana apabila mereka melaksanakan tugasan mereka, mereka juga ingin dipercayai oleh orang, terutamanya organisasi, serta dapat mereka bekerja dengan pengawasan yang minimum. Okey, bagi yang ketiga pula ialah rasa tujuan. Okey, rasa tujuan ini adalah satu aspek yang sangat penting ataupun faktor yang penting iaitu bagi organisasi dalam memahami pekerja dalam merasakan pekerjaan mereka mempunyai makna ataupun bahawa mereka dapat membuat perbezaan melalui atau dalam organisasi mereka dengan menunjukkan tahap kesetiaan mereka terhadap organisasi dengan sangat besar. Dan yang terakhir ialah kemajuan kerjaya. Ini adalah sesuatu yang sememangnya diinginkan oleh generasi milenial. Okey, jadi mereka menginginkan satu kemajuan dalam diri mereka dalam aspek kerjaya serta dalam dunia pekerjaan mereka. Oleh itu, amat penting bagi mereka untuk memastikan bahawa organisasi yang mereka bekerja menyokong akan kemajuan kerjaya mereka di masa hadapan. Okay? Saya percaya bahawa golongan milenial perlu membuat satu hubungan emosional dengan organisasi mereka untuk mereka memotivasikan diri mereka agar mereka dapat bertahan lama di dalam organisasi mereka sekarang. Dan inilah sebabnya mengapa kebanyakan organisasi telah melatih para pemimpin iaitu golongan milenial untuk bagaimana menjadi cerdas secara emosional. Kerana ini adalah kunci utama bagi golongan milenial dalam melibatkan diri serta menjamin kesetiaan mereka dalam organisasi. Okey, setakat ini itu sahaja Puan Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Puan Ashwin, ahli panel kita yang ketiga. Jika kita lihat pada perkembangan dan perbincangan sekarang ini, pekerja milenial dikenali sebagai pekerja malas. Seperti hasil yang segera dan sukar difahami. Budaya kerja mereka ni dianggap berbeza dengan budaya kerja generasi sebelumnya.
Mari kita dengar pula pandangan panel kita yang keempat iaitu Puan Prema. Apakah peranan milenial dalam dunia pekerjaan? Sikap generasi milenial di tempat kerja atau budaya kerja generasi ini? Silakan Puan. Terima kasih kepada saudari pengurusi. Hebat topik kita hari ini. Nak jawab pun kita kena hati-hati. Zaman teknologi ni macam-macam boleh jadi. Nanti tak silap-silap kita pula viral. Betul. Okey. Menurut laman media sosial macam linkedin.com, terdapat beberapa perkara yang perlu kita ketahui menilai supaya kita dapat mengenai mereka dengan lebih baik. Terdapat beberapa ciri penting yang dimiliki oleh mereka dalam dunia pekerjaan. Sebilangan ciri ini benar-benar mengamarkannya. Yang pertama, mereka adalah orang yang melakukan pelbagai tugas. Milenial ni boleh melakukan laporan kewangan, slide pembentangan sambil membalas perbincangan rakan sekerja mereka atau makan tengah hari semasa membuat laporan tugas di hadapan komputer. Itulah sebenarnya milenial sering tergoda untuk membuka akaun media sosial mereka semasa bekerja. Yang kedua pula, ciri-ciri yang kedua pula, mereka adalah orang yang berhubungan. Milenial adalah orang yang sangat suka berhubung antara satu sama lain. Kalau kita lihat hampir semua social media yang ada sekarang ni, yang macam seperti Twitter, Instagram dan akaun social media yang lain dipenuhi dengan golongan ini kerana itulah bagaimana mereka dapat memperolehi maklumat terkini. Sekarang diorang tak tengok dah. Kita dah tengok news semua tak ada dah. Diorang cuma tergoda dengan Facebook, Twitter, Instagram yang lain-lain. Yang ketiga pula, mereka adalah sifat ingin tahu di tempat kerja. Macam saya selalu dengar lah istilah macam kepoci. Pernah dengar tak kepoci? Maksudnya orang semua benda dia antara ciri yang ada pada terperbadian milenium lah. Milenium adalah generasi yang tidak suka terjebak dalam kebodohan. Jadi mereka akan mengetahui semua yang mereka ingin ketahui melalui teknologi. Okey. Yang terakhir sekali lah, yang last sekali, yang mereka adalah penggemar teknologi, tech savior. Tech savior ni macam diorang akan survey lah dalam teknologi je. Itulah cara utama tidak dapat dinafikan bahawa generasi milenium adalah generasi sangat bermain-main dalam teknologi berbanding dengan generasi-generasi sebelum ni. Keadaan ini memberi harapan besar kepada milenium bagi syarikat-syarikat di era digital untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi. Milenium sangat mengetahui syarikat yang benar-benar bergantung pada teknologi. So mereka akan apply lah kerja yang betul-betul yang orang kata apa, on my field. Macam kalau dia kerja tu memang dalam teknologi yang macam ada beberapa benda macam main game ke ataupun buat advertisement ke, memang dia orang join lah kerja tu. Itu saja untuk Puan Pengurusi. Terima kasih. Okey, terima kasih ahli panel kita keempat, Puan Prema. Cukup padat ya info. Sidang hadiri yang dihormati dan dirahmati Allah. Kita masih lagi berada dalam Majlis Forum Millennial 2021 di live Teams yang ceria dan indah ini. Pada ketika ini, kita masih lagi mengupas tajuk tahap kecerdasan emosi dalam kalangan pekerja milenial yang menyumbang kepada pencapaian organisasi. Selamat datang kepada saudara dan saudari yang baharu mengambil tempat di dalam live Teams ini. Kita teruskan bual bicara kita pada hari yang berbahagia ini. Saya tertarik dengan pendapat semua ahli panel kita yang membayangkan ahli-ahli panel terdiri daripada para milenial yang berinformasi tentang hal ini. Yang pasti saudara dan saudari sekalian tentu telah mula memainkan peranan masing-masing ke arah
pemantapan pencapaian organisasi. Bukan begitu ahli-ahli panel kita semua? Betul. Betul. Para pengurusi, izinkan saya menyuarakan buah fikiran tambahan berdasarkan ulasan saudara ahli panel ketiga tadi. Okey, silakan saudara Ustaz Irfan. Kita masih lagi membincangkan peranan milenial ini. Silakan. Okey, terima kasih. Saya bersetuju. Ramai orang mengatakan bahawa milenial suka berubah seperti hasil segera, sangat sensitif, tidak mudah berjuang keras dan sebagainya. Walaupun sebilangan orang berpendapat bahawa ini semua watak jahat. Sebilangan orang berpendapat bahawa inilah kelebihan yang dimiliki oleh generasi milenium. Saya melihat mereka generasi yang cukup tua untuk memasuki dunia pekerjaan dan perniagaan. Pada akhirnya, milenium ini kemudiannya akan menjadi pemimpin masa depan. Oleh itu, generasi terdahulu harus menyedari dan memahami dengan baik bahawa sekarang adalah tugas mereka untuk mendorong milenial untuk lebih bermotivasi dan membentuknya menjadi benih yang sangat baik yang akan menjadi pemimpin masa depan. Antara caranya memberikan kebebasan dalam kepercayaan, autonomi dan kebebasan kreatif. Membina hubungan interpersonal yang kuat, beri maklum balas sekerap mungkin. Jadikan persekitaran kerja sebagai tempat yang menyeronokkan. Saya telah mempraktikkan sejak 3 tahun lepas. Sebelum pandemik melanda, memang dapat dilihat pencapaian golongan ini sangat bagus kepada organisasi. Jelaslah bahawa hal ini sangat membantu meningkatkan tahap kecerdasan mereka dalam menyumbang pencapaian sebuah organisasi. Ini sahaja Pak Pengurusi. Okey, terima kasih saudara Ustaz Irfan. Saya turut bersetuju. Menurut Robert Kriegner, motivasi adalah proses psikologi yang menyebabkan rangsangan arah dan kegigihan sesuatu aktiviti yang dilakukan secara sukarela dan diarahkan oleh tujuan yang benar-benar kita mahukan. Motivasi juga sering dikaitkan dengan dorongan psikologi yang menjadikan hidup kita lebih bersemangat dan bermotivasi. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan kita kali ini, ahli panel kita telah merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan mana-mana ahli panel kita untuk membuat rumusan. Pengurusi, izinkan saya memulakan rumusan perbincangan kita. Silakan, Doktor. Okay, terima kasih Pak Pengurusi dan juga ahli panel lain. Kajian menunjukkan kecerdasan emosi rata-rata menunjukkan tahap kecerdasan emosi yang tinggi bagi kelima-lima dimensi yang diukur. Hasil pembincangan juga menunjukkan tahap pencapaian organisasi. Hasil analisis adalah selari dan positif di antara kecerdasan emosi golongan milenial dengan tahap pencapaian. Implikasinya ialah ia telah meletakkan kecerdasan emosi khususnya dari aspek kemahiran sosial dan kesedaran diri sebagai aspek paling penting dalam membentuk sikap dan kepribadian pekerja milenial. Sikap yang dibentuk oleh emosi yang positif akan melahirkan tingkah laku yang positif yang bukan sahaja memberi manfaat besar kepada diri sendiri tetapi juga kepada organisasi secara umumnya. Terima kasih. Itu saja rumusan saya Pak Pengurusi. Terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli panel kita yang sudi hadir untuk membicarakan topik kita pada hari ini, iaitu tahap kecerdasan emosi dalam kalangan pekerja milenial yang menyumbang kepada pencapaian organisasi. Semoga forum kita ini telah menjadi wadah melahirkan milenial yang cakna terhadap isu kecerdasan emosi. Selanjutnya membantu dalam menyumbang pencapaian organisasi. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat kepada semua hadirin yang hadir. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara.
terimalah salam bersantun. Salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum milenial kita kali ini. Lantaran kebatasan waktu, saya mengakhiri bicara ini, selanjutnya mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih semua. Baik, sama-sama. Terima kasih para pengurusi. Sama-sama. Terima kasih semua.